Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita sambung pembacaan dan pengajian kita bersama bagi matan ataupun nazam Saffatuz Zubat karangan Al-Imam Al-Allamah Ibn Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mana kita berhenti minggu lepas pada kata-kata pengarang kita, nazim kita berhenti pada bab wuduk. Kita tak masuk bab wuduk lagi. Kita berhenti dekat bab wuduk ni. Pada rangkap ke 116. Jadi kata Al-Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih, babul wuduk, bab wuduk, mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyin mujibit taghsili. Yang mewajibkan wuduk adalah segala yang keluar dari dua jalan, iaitu qubul dan dubur, selain mani yang menyebabkan mandi. Okey, jadi hari ini kita nak mula masuk perbahasan wuduk. Minggu lepas, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita dah bahas beberapa hukum hakam. Kita dah bahas tentang hukum hakam siwak, hukum hakam mewarnakan rambut, hukum hakam memotong misai, memotong ataupun menipiskan misai, ataupun memotong janggut, mencukur janggut. Kita dah belajar tentang sunnah mencabut bulu ketiak dan larangan mewarnakan rambut dengan warna hitam. Okay? Itu semua kita dah sentuh minggu lepas. Jadi hari ni kita masuk bab wuduk. Jadi sebelum kita huraikan rangkap ke 116 ini, kita ambil mukadimah tentang wuduk. Wuduk ini dia dari sudut bahasa diambil maknanya daripada perkataan al-wada'ah, iaitu cerah. Okey, iaitu cerah. Kan? Dan dari sudut bahasa juga perbuatan atau perkataan wuduk itu boleh digunakan untuk merujuk kepada perbuatan membasuh tangan. Membasuh tangan. Basuh tangan dipanggil wuduk dari sudut bahasa. Dan jika kita bacanya dengan baris dhammah, wuduk, maka dia merujuk kepada perbuatan. Perbuatan membasuh tangan contohnya. Kalau dalam istilah syarak, kita membasuh anggota-anggota wuduk dengan niat yang khusus lah. Kan? Dengan cara yang tertentu, dengan niat yang khusus. Jika kita membacanya dengan baris fathah, wadu wa wadu. Okey, dengan baris atas, baris fathah, maka dia akan membawa maksud air yang digunakan untuk berwuduk. Ma yutawadda'u bih, apa yang digunakan untuk berwuduk. Okey. Sama seperti perkataan suhur dan sahur. Suhur merujuk kepada perbuatan kita bersahur. Sahur merujuk kepada apa yang kita ambil sewaktu sahur lah, makanan dan minuman itu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Boleh juga dibaca dengan fa inna fis suhuri barakah. Pada perbuatan bersahur itu ada berkat, ataupun pada makanan sahur, makanan dan minuman ketika sahur itu juga ada berkat. Okay? Kita boleh baca dulu. Okay. Itu tentang wuduk dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa dan istilah syarak. Jadi dari sudut istilah syarak apa tadi?
kita membasuh anggota wuduk, okey, yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan cara yang tertentu, dengan niat yang tertentu. Dengan cara yang tertentu dan juga dengan niat yang tertentu. Itu wuduk dari sudut istilah. Okey. Dan wuduk ini, jika tuan-tuan dan puan-puan ingat, dia adalah salah satu daripada 4 maqasid bab taharah, bab bersuci. 4 maqasid bab at-taharah. Sebab maqasid bab taharah apa tuan-tuan dan puan-puan? Wuduk, mandi wajib, istinja, kemudian izalatun najasah ataupun sertu. Sama sertu. Ad-dabgh. Okey. Jadi salah satu daripada maqasid bab taharah adalah wuduk. Dan wuduk ini merupakan di antara ibadat yang ulama kategorikan sebagai ghair ma'qulatil ma'na. Ibadat yang kita tidak punyai sebab yang logik di sebaliknya. Maksudnya kalau kita menggunakan sebab yang logik, kita takkan faham hakikat ataupun sebab apa disyariatkan wuduk. Okey. Kerana hukum hakam syarak ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia terbahagi kepada dua. Ada yang ma'qulatul ma'na, ada yang ghair ma'qulatil ma'na. Ma'qulatul ma'na maksudnya ibadah tersebut kita boleh faham sebab ataupun orang Inggeris panggil reasoning dia. Reasoning di sebalik kenapa ianya disyariatkan. Dan ada di sana ibadah-ibadah yang ghair ma'qulatil ma'na, iaitu ibadah yang kita tak faham sebab ataupun reasoning di sebalik persyariatannya. Dan wuduk ini di antara perkara tersebut. Okay. Kata Al-Imam Imamul Haramain Al-Juwaini Abul Ma'ali tentang wuduk, wahwa ta'abbudun la yu'qalu ma'na. Ibadah wuduk ni adalah ibadah yang ta'abbudi, kita tak tahu sebabnya. La yu'qal ma'na, la yu'qalu ma'na. Kita tak boleh nak fikirkan logik di sebalik pensyariatannya. Okey. Itu tentang wuduk. Jadi kita mula dengan memasuki perbahasan pertama dalam bab wuduk ini pada rangkap ke-116, di mana pengarang kita menyebutkan yang mewajibkan wuduk adalah segala yang keluar dari dua jalan, qubul dan dubur, selain mani yang menyebabkan mandi. Sebelum Ana terus, Ana bagi tahu, nanti mungkin Ana akan tanya beberapa soalan. Jadi kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton hari ini, bila Ana tanya soalan boleh jawab di chat. Nanti Ana akan cuba tengok. Okay, nanti Ana akan cuba tengok supaya ada interaksi lah, di antara anak yang mengajar ni dan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang follow dari rumah. Jadi kata pengarang kita, yang mewajibkan wuduk adalah segala yang keluar dari dua jalan, qubul dan dubur, selain mani yang menyebabkan mandi. Jadi apa sahaja, okay, maksudnya semua perkara yang keluar daripada qubul ataupun dubur, okay, sama ada ianya keluar dalam bentuk cairan atau dalam bentuk pepejal, okay, dan sama ada yang keluar itu benda yang biasa keluar atau yang benda yang keluar itu benda yang tak biasa keluar. Contohnya, bila dia buang air keluar duit shilling ataupun batu. Mungkin budak-budak kan, budak-budak kadang-kadang dia telan duit shilling. Katakanlah dia tertelan duit 5 sen. Katakan dia tertelan batu kerikil. Budak-budak. Jadi bila dia qada hajat keluar duit shilling ataupun batu kerikil. Okey, apa sahaja yang keluar, tak kisahlah benda tu biasa keluar ataupun tak biasa keluar, macam duit shilling dengan batu kerikil, kesemuanya akan membatalkan wuduk seseorang. Kesemuanya akan membatalkan wuduk seseorang. Apa sahaja yang keluar. Madhi,
akan batalkan wuduk. Keluar wadi akan batalkan wuduk. Keluar air kencing akan batalkan wuduk. Keluar darah akan batalkan wuduk. Apa sahaja batalkan wuduk. Hanya saja yang dikecualikan adalah jika keluar air mani. Okey, yang mana nanti saya akan rungkaikan dan perincikan kenapa. Okay, kenapa air mani ini tidak membatal wuduk. Okay. Sebelum tu, bagus juga untuk tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pilihan perkataan yang digunakan oleh Imam Ibn Ruslan. Beliau menggunakan perkataan mujib. Mujib. Perkara yang mewajibkan wuduk. Okay. Sebagai ulama, dia akan refer perbahasan ni sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Nawaqid al-wuduk. So dia akan sebut pembatal pertama, an-naqid al-awwal contoh. An-naqid al-thani. Okay. Dan sebagian ulama macam Imam Ibn Ruslan dipilih untuk menggunakan perkataan mujib, perkara yang mewajibkan. Sebenarnya perkara yang mewajibkan wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk adalah benda yang sama lah. Adalah benda yang sama. Dia adalah satu tafannun dalam ibarah sahaja. Dia satu cara yang berbeza untuk menyampaikan maksud yang sama. Kecuali mani. Okey, kecuali mani ghaira maniin mujibit taghsili. Kecuali air mani. Kenapa? Kerana di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, mani tidak membatalkan wuduk. Dia hanya mewajibkan mandi. Okay? Tetapi mani tidak membatalkan wuduk. Okay? Cuma dia mewajibkan mandilah. Kenapa? Sebab di dalam mazhab kita ada kaedah yang mengatakan jika suatu perkara itu okay, dia tidak mewajibkan sebelum saya nak bawa kaedah tu, saya nak surai kat tuan-tuan dan puan-puan tentang umum dan khusus dulu. So sekarang ni dalam perkara yang melibatkan umum dan khusus dekat sini, saya bagi contoh. Dalam perbahasan zina. Dalam perbahasan zina, kita kata kalau orang tu dia raba-raba, kemudian dia meraba perempuan ajnabi, kemudian dia berzina, maka hukuman yang wajib ke atas dia apa? Hukuman yang wajib ke atas dia adalah hukum had, hukum hudud kerana zina. Okay, mungkin dia disebat dan dibuang negeri contohnya, kalau dia bukan penzina yang muhsan. Okay. Macam mana dengan perbuatan dia meraba-raba tadi? Perbuatan dia yang meraba-raba tadi sepatutnya akan melayakkan dia untuk kena hukuman yang lain juga, iaitu ta'zir. Okay. Kerana kalau dia contohnya dia berdua-duaan dan meraba dia punya ajnabi dia, perempuan yang ajnabi yang boleh untuk dia kahwini, dia bersendirian dan dia meraba ataupun dia berkhalwat, maka dia melayakkan diri untuk ditakzir. Dan takzir ini adalah tertakluk kepada ketentuan pemerintah. Takzir ni tertakluk kepada ketentuan pemerintah. Mungkin nak sebat dia, mungkin nak kurung dia dalam penjara sekejap beberapa hari ke beberapa minggu ke kan. Cuma bila dia gabungkan perbuatan dia di antara khalwat dan raba dan juga zina, apa hukum yang kena pada dia? Adakah kena kepada dia zina campur hukum had, hukum hudud had maksudnya, had tu hudud, hukum hudud bagi zina campur ta'zir ataupun cukup hukum hudud sahaja? Jadi kata para ulama kita, cukup hukum hudud sahaja. Okay, cukup hukum hudud sahaja. Kenapa? Kerana bila dia dah buat benda yang lebih berat, dia telah mewajibkan benda yang lebih berat lah. Bila dia buat benda yang lagi khusus dia buat benda yang lagi khusus tadi, iaitu zina, dia telah mewajibkan benda yang lebih berat. Kan? So kata para ulama dalam kaedah dia, ma aujaba a'zamal amraini
la yujibu adwanahuma bi'umumih. Ma awjaba a'zama al-amrayn bi khususihi la yujibu adwanahuma bi'umumih. Perkara yang mewajibkan satu perkara yang lebih berat, okey, dengan khususnya, dia tidak mewajibkan perkara yang kita cakap yang lebih ringan dengan umumnya. Kan? Jadi saya bagi contoh yang dalam zina tadi. Sebenarnya bila berlaku zina mesti ada khalwat dan raba. Mesti ada khalwat lah kita cakap. Khalwat itu sendiri mewajibkan untuk orang tu kena ta'zir. Betul tak? Khalwat mewajibkan orang tu kena ta'zir. Bila dia berzina sebenarnya dia ada khalwat juga. Kan secara umumnya ada khalwat lah. Jadi boleh tak kita kata kalau macam tu bila dia berzina kita bagi dia hukum hudud campur ta'zir. Sebab sebenarnya dalam zina ada, dalam perbuatan berzina tu ada perbuatan berzina itu sendiri dan juga ada unsur khalwat. So dalam mazhab kita ulama kata tidak. Kenapa? Kerana zina itu sendiri dia mewajibkan perkara yang lebih berat. Zina dengan khususnya dia mewajibkan perkara yang lebih berat iaitu hukuman hudud. Okey, sebatan dan dibuang negeri. Kalau bukan muhsan, kalau muhsan kena rejam lah. Kan? Zina itu sendiri dengan khususnya mewajibkan benda yang lebih berat. Maka dia tidak mewajibkan benda yang lebih ringan walaupun secara umumnya ya. Secara umumnya dia sepatutnya mewajibkan perkara yang lebih ringan tapi tidak. Okay, dalam mazhab kita tidak. Secara umumnya zina itu khalwat lah. Biasanya bila berlaku zina ada khalwat lah dan khalwat mewajibkan ta'zir. Tapi kita kata bila dia dah buat zina kita dah tak hukum dia untuk, kita dah tak ta'zir dia untuk dia berkhawat. Kita hukum hudud terus. Dengan kita buat hudud tu kira kita dah selesai lah semua hukum. Tak perlu kita hudud campur ta'zir. Sama dalam isu wuduk ni. Okay. Jadi dalam isu wuduk ni air mani. Secara amnya air mani ni masuk pada kategori apa yang keluar daripada qubul dan dubur. Secara khususnya mani itu sendiri seperti mana yang disebut dalam hadis dia mewajibkan mandi. Kan? Dia mewajibkan mandi macam dalam hadis Nabi SAW sebut bila ada sahabat yang tanya atau salah seorang isteri Nabi tanya kalau dia mimpi perlu tak untuk mandi wajib, Nabi SAW jawab na'am idza hiya ra'atil ma'. Ya apabila dia nampak air. Maksudnya air mani lah. Kan? So air mani dengan khususnya dalam hadis bagi tahu dia mewajibkan mandi wajib. Jadi bila kita lihat air mani itu secara khususnya telah dia mewajibkan mandi wajib. Maksudnya secara khususnya dia telah mewajibkan perkara yang lebih berat. Dia telah mewajibkan perkara yang lebih berat. Maka jika kita lihat secara umum air mani itu adalah salah satu daripada perkara yang keluar daripada qubul atau dubur yang sepatutnya membatalkan wuduk, hukum itu dah tak terpakai. Sama macam dalam kes tadi, bila dia berkhalwat kemudian dia zina, dia akan kena hukum hudud. Tapi dia tak kena hukum hudud campur ta'zir. Walaupun perbuatan dia khalwat itu sendiri, secara umumnya melayakkan dia kena ta'zir. Memandangkan dia buat perkara yang khususnya mewajibkan perkara yang lebih berat iaitu zina, maka yang umumnya tadi itu umum yang mewajibkan hukum yang lebih ringan itu digugurkan. Sama dalam kes mani, umum dalam kes mani ini adalah air mani itu salah satu daripada perkara yang keluar daripada qubul. Okey. Yang mana secara umumnya apa yang keluar daripada qubul membatalkan wuduk lah. Okay. Umumnya ini digugurkan. Kerana apa? Dia dah ada khusus dia. Apa khusus dia? Dia itu sendiri sebagai air mani telah disebutkan dalam hadis dia mewajibkan perkara yang lebih berat iaitu mandi wajib. Jadi kaedahnya ma aujaba a'zama al-amrayn bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumih. Okay, itu penerangan tentang kaedah dia. Ana harap tuan-tuan dan puan-puan fahamlah. Kan itu kaedah dalam mazhab kita dalam isu ni. Jadi apa sahaja yang keluar kecuali air mani sahaja akan membatalkan wuduk. Apa sahaja. Okay, akan membatalkan wuduk. Macam saya sebut tadi, tak kisahlah benda itu biasa keluar ke, tak biasa keluar ke, cairan ke, pepejal ke, benda yang halal ke, benda yang haram ke, apa sahaja. Dan ulama juga ada bahas dalam kes ni
bagaimana dengan orang yang mungkin dia lakukan prosedur pembedahan tertentu yang menyebabkan doktor menebuk. Okay, doktor menebuk tempat dalam badan dia untuk dikeluarkan air kencing ataupun dia punya najis dia lah. Okay. Mungkin dia ada masalah untuk membuang air kecil, mungkin dia ada masalah untuk membuang air besar sehingga doktor terpaksa buat prosedur pembedahan yang menyebabkan badan dia ditebuk untuk keluarkan kencing dan najisnya. Okey, apa hukum dia? Adakah ini membatalkan wuduk? Kan? Nasallallahu salamah. Katakanlah ada seorang lelaki dia diuji dengan penyakit tertentu. Doktor tebuk dia dekat tulang belakang dia, atas tulang belakang dia. Kat kawasan lower back dia. Tebuk dari situ untuk diambil najisnya ataupun air kencingnya. Jadi jika ditebuk dekat situ dan keluar air kencing atau najis dari situ, batal tak wuduk dia? Okay, ini ada perincian. Okay, ada perincian. Jadi saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan perincian. Ya. Perincian dia terbahagi kepada 3 situasi. Dia terbahagi kepada 3 situasi. Pertama sekali, apabila doktor membuat prosedur pembedahan untuk menubuk lubang dekat badan dia, untuk dikeluarkan najis itu, persoalan pertama adalah adakah tempat asal, okay, tempat asal untuk keluarnya najis, iaitu qubul dan dubur itu sudah tertutup atau masih lagi terbuka. Tertutup tu maksudnya tertutup dah tak boleh dah keluar daripada situ najis. Ataupun dia masih lagi boleh keluar daripada situ, cuma hanya saja doktor tebuklah kat tempat lain untuk mudahkan lagi keluar. Tapi masih boleh keluar dari situ. Jika masih boleh keluar dari situ, ianya masih terbuka, tempat keluar asal air kencing atau najisnya masih lagi terbuka dan boleh keluar dari situ, maksudnya kubul dan duburnya, maka jika ditebuk lubang dan keluar najis daripada lubang tersebut, tak batal wuduk. Adapun jika kubul dan duburnya telah pun tertutup dan tak boleh untuk keluar najis daripada situ dah, kemudian doktor membuat lubang, tebuk lubang, okay, bedah untuk tebuk lubang nak keluarkan najisnya, maka kita akan lihat lubang itu di mana. Jika lubang itu di atas kawasan pusat dan ke atas, kawasan pusat dan ke atas, maka dia tidak membatalkan wuduk. Jika lubang itu ditebuk kawasan pusat ke bawah, maka dia akan mewajibkan wuduk. Okay, saya ulang balik. Jika lubang itu ditebuk di kawasan pusat dan ke atas, maka dia tak mewajibkan wuduk, tak batal wuduk. Jika lubang itu ditebuk di kawasan pusat ke bawah, bawah kawasan pusat, maka dia mewajibkan wuduk. Dia membatalkan wuduk. Dia membatalkan wuduk lah. Okay. So itu tentang perbahasan jika ada doktor buat prosedur pembedahan untuk membuat lubang di badannya kerana dia mengalami kesukaran untuk membuang air kecil atau mengeluarkan najis. Okay. So itu perbahasan yang pertama. Perkara yang membatalkan wuduk. Kesimpulannya, apa sahaja yang keluar daripada qubul ataupun dubur, semula jadi atau tidak semula jadi, cairan ataupun pepejal, halal ataupun haram, benda yang biasa keluar ataupun benda yang tidak biasa keluar, maka ianya membatalkan wuduk. Yang terkecuali hanya air mani sahaja. Okay, dan air mani mengikut mazhab Asy-Syafi'i adalah suci. Kerana ianya adalah asal kepada manusia. Dan manusia itu telah dimuliakan Allah. Kan? Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Okay. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Kaza, begitu juga perkara yang membatalkan wuduk yang seterusnya. Zawalul aqli la binaumi kul mumakkinin walamsu mar'atin rajul.
Okey. Kadza zawalul aqli la binaumi kul mumakkinin wa lamsu mar'atin rajul. Begitu juga hilangnya akal selain tidurnya setiap orang dalam posisi duduk yang menetap, yakni tulang duduknya di bumi, tempat duduk, dan juga bersentuhan antara wanita dan lelaki. Okey, perkara kedua yang membatalkan wuduk adalah hilang akal. Zawalu al-aql. Okey? Zawalul aql. Hilang akal ni merangkumi apa tuan-tuan dan puan-puan? Hilang akal merangkumi tidur, merangkumi pengsan, merangkumi menjadi gila. Okey? Dan juga merangkumi mabuk. Dia mabuk. Zawalul aql, hilang akal, merangkumi mabuk, merangkumi tidur, merangkumi pengsan, merangkumi jadi gila. Jadi empat ini dia termasuk dalam zawalul aql, empat-empat ni membatalkan wuduk. Kan? Orang yang tidur, okay, nanti kita akan sebut perincian dia. Orang yang tidur membatalkan wuduk. Kan? Seperti mana Nabi SAW sebut, al-ainanu wika'us sah. Kan? Wa man nama falyatawadda. Dua mata itu umpama pengikat bagi kantung. Wika ni macam penutup atau pengikat. As-sahi itu kantung. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu, dua mata itu umpama pengikat. Maksudnya bila mata kita sedar, kita tak tidur, kita alert, kita mampu untuk kontrol kita punya kubul ataupun dubur. Kan? Kalau ada orang, maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Maksudnya kalau dia sedar, dia tak tidur, dia boleh kontrol, contohnya nak buang angin. Betul tak? Dia boleh tahan nak buang angin ke tak. Sebab dia sedar. So Nabi SAW kata al-ainan wika usahi. Bila dia sedar, mata dia bila mata dia terbuka sedar, dia boleh kawal lah. Tapi kalau dia dah tidur, mata dia tertutup, tidur lah maksudnya, dah terlerai. Maksudnya dia dah tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol. Boleh jadi bila dia tidur, dia tak boleh kawal untuk keluar angin contohnya. So dia akan keluar angin ketika tidur tanpa dia sedar. Sebab dia tak boleh kawal. Kan? Kemudian Nabi SAW kata, "Wa man nama falyatawadda," dan siapa yang tidur maka hendaklah dia berwuduk semula. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Okey, Al-Imam Abu Daud. Jadi tidur membatalkan wuduk. Dan ulama kita mengkiaskan yang lain kepada tidur. Mengkiaskan mabuk, mengkiaskan pengsan, mengkiaskan gila. Kerana keempat-empat perkara ini berkongsi pada illah yang sama, pada masalah yang sama, sebab yang sama, iaitu keempat-empat ini melibatkan keadaan yang mana minda seseorang itu kita cakap minda seseorang itu gaib ataupun hilang daripada dia. Tak boleh kawal minda dia. Dia tak boleh kawal perbuatan dia. Kan? Okay, dia tak boleh kawal perbuatan dia sendiri. Okay, kaza zawalu al-aql. Okey. Seterusnya, tapi daripada perkara-perkara yang mewajibkan wuduk ini tadi, okay, daripada empat perkara yang mewajibkan wuduk ini tadi, ada satu yang dikecualikan, okay, ada satu bentuk tidur yang dikecualikan yang mana ianya tidak membatalkan wuduk. Itulah yang mana Imam Ibn Raslan sebut la binaumi kulli mumakkinin. Tidak dengan tidur setiap orang yang tidur dalam keadaan papan punggungnya tetap di lantai. Menetap tulang duduk atau papan punggungnya di lantai. Maksudnya jika dia tidur macam bersila ataupun dia duduk atas kerusi, okey, dia duduk atas kerusi, dia duduk atas katil ke, dia duduk atas sofa ke, atau dia duduk bersila, dengan syarat papan punggungnya rapat ke tempat yang dia duduk itu,
Tiada tajafi, tiada, kita cakap tiada gap. Tiada gap, tiada tajafi, tiada gap di antara papan punggung dan tempat duduknya. Maka perkara itu, jika dia tidur dalam keadaan macam tu, rapat, tak ada gap, maka wuduknya tidak terbatal dengan tidur tersebut. Wuduknya tidak terbatal dengan tidur tersebut. Okey. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, yang mana Nabi SAW pernah nak melakukan solat Isyak. Okay, sahabat tengah tunggu. Kemudiannya Nabi SAW disibukkan dengan seorang lelaki. Nabi SAW berdialog dengannya, berbicara dengannya buat seketika waktu. Sahabat pun tunggu. Okay, nak solat Isyak ni, sahabat tunggu. Mereka sekarang tengah duduk dekat dalam saf, tunggu untuk Nabi SAW mulakan solat. Dan rupa-rupanya bicara Nabi SAW dengan lelaki tersebut mengambil masa yang agak lama, kerana para sahabat dalam mereka tengah tunggu tu, kerana agak lama Nabi SAW berbicara, mereka jadi mengantuk. Sampai ada yang tersengguk-sengguk. Tunggu Nabi lah sampai tersengguk-sengguk. Menandakan mereka mengantuk dan ada yang dah tidur. Tersengguk-sengguk maksudnya ada yang dah tidur. Bila Nabi SAW selesai berbicara dengan lelaki tersebut, Nabi SAW mahu mulakan solat, terus para sahabat bangun dan solat dengan Nabi SAW tanpa ada siapa-siapa yang mengulang semula untuk ambil wuduk, dan tanpa Nabi SAW mengarahkan untuk ambil wuduk. Nabi SAW tak kata, okey, tadi siapa yang tidur sementara tunggu saya berbicara tadi, sekarang pergi ambil wuduk balik. Tak ada, Nabi SAW tak kata tu. Tak cakap macam tu. Jadi ini iqrar daripada Nabi SAW bahawa tidurnya pada sahabat ketika itu, yang mana mereka tidur dalam saf dalam keadaan duduk bersila, papan punggung mereka rapat ke lantai, menunjukkan bahawa ini tidak membatal wuduk. Sebab kalau membatal wuduk, nescaya Nabi SAW akan kata sebelum mula solat, okey, tadi siapa yang tidur, sekarang bangun ambil wuduk semula. Tak ada, Nabi SAW tak kata macam tu. Jadi ini iqrar daripada Nabi SAW bahawasanya tidur dalam keadaan papan punggung rapat dan tetap ke lantai tidak membatalkan wuduk. Dipanggil an-naum al-mumakkin. Naumu mumakkinin maq'adatahu minal ard. Tidurnya seorang yang menetapkan papan punggungnya di lantai, okay? Ataupun tak mesti lantai lah, boleh jadi atas kerusi, boleh jadi atas sofa, yang penting ke atas tempat yang dia duduk itu. Okey. Okey, itu satu perbahasan kita dah selesai. Kemudian ulama kita juga sentuh tentang nu'as, mengantuk. Adakah nu'as, okey, mengantuk itu membatalkan wuduk? Nu'as Adakah nu'as, mengantuk itu membatalkan wuduk? Kan? Jawapannya tidak. Tidak. Mengantuk tidak membatalkan wuduk. Cuma persoalan yang timbul sekarang adalah bagaimana nak membezakan di antara tidur ataupun mengantuk sahaja. Jadi kata para ulama kita, mengantuk ini ada petanda-petanda dia. Petanda-petanda orang tu mengantuk apa? Pertama, ru'ya, dia mimpi. Kalau dia mimpi, itu maksud dia tidur. Itu maksudnya dia tidur. Itu maksudnya dia tidur. Okey. Petanda kedua adalah dia dah tak dengar apa orang lain keliling dia cakap. Adamu sama'i al-hadirin. Ataupun adamu sama'i kalamil hadirin. Hadirin. Okay, dia tidak lagi mendengar kata-kata kalam orang yang sekeliling dia bila dia tidur. Okay. Kalau ada petanda-petanda ini, itu maksudnya dia tidurlah, batal lah wuduk dia. Kalau tak ada, katakanlah dia syak. Dia syak. Dia tanya kan, saya syak lah, saya mengantuk sahaja ke sampai nak tertidur dah, ataupun saya dah tertidur. Saya sendiri tak tahulah. Saya syak, mungkin saya macam mengantuk je kan, saya tak tidur lagi. Tapi
Saya pun tak pasti. Adakah dah batal wuduk saya ni? Hukum asalnya tak batal. Tak batal. Okey? Tak batal. Kalau dia syak, tak batal. Melainkan dah ada petanda tidur. Saya syak lah. Saya tidur sahaja atau mengantuk tadi. Tapi tadi saya ingatlah ada mimpi juga tadi. Mimpi sekejap. Bila ada mimpi tu maksudnya tadi dia tidur. Batal wuduk dia. Okey, batal wuduk dia. Okey, selesai satu masalah. Masalah yang lain pula timbul apabila kalau orang tu kata, tadi saya tidur dalam keadaan papan punggung saya tetap di lantai. Bila saya bangun, saya dapati papan punggung saya dah beralih. Dah tak tetap di lantai. Okey, Ana ulang balik. Ada orang datang, dia kata, tadi saya tidur dalam keadaan papan punggung saya tetap di lantai. Bila saya tidur, saya pasti papan punggung saya tetap dekat lantai. Bila saya bangun, saya tengok posisi badan saya dah berubah. Saya pun tak pasti dah yakin adakah papan punggung saya masih tetap di lantai atau tidak. Adakah tidur saya tadi membatalkan wuduk? Jawapannya juga tidak batalkan wuduk. Jawapannya tidak batalkan wuduk. Kerana ada yakin sebelum dia tidur. Dan yang al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak dihilangkan dengan syak. Nanti kita belajar kaedah tu di bawah. Ada disebut dalam rangka 120. Okey. Yakin tidak dikalahkan dengan syak. Dia dah yakin yang mana dia tidur dalam keadaan papan punggungnya tetap. Akan tetapi dia syak, adakah berlaku perubahan terhadap posisi papan punggung dia tadi ketika dia tidur ataupun setelah dia bangun tidur. Dan syak itu tak cukup untuk membatalkan yakinnya. Maka wuduknya masih ada. Wuduknya masih ada. Okay, boleh tuan-tuan dan puan. Perkara ketiga yang membatalkan wuduk. Walamsu mar'atin rajul. Perkara ketiga yang membatalkan wuduk adalah bersentuhan antara wanita dan lelaki. Berdasarkan ayat Al-Quran, aula mastumun nisa. Okey, antara perkara yang batalkan wuduk ni adalah atau jika kamu kalau ikut mazhab Syafi'i menyentuh wanita. La mastumun nisa ikut mazhab Syafi'i maksudnya menyentuh wanita. Dan dalam isu menyentuh lainan jantina ini, sentuh dekat sini maksudnya bersentuhan kulit. Okey, bersentuhan kulit ataupun yang semakna dengan kulit. Okey. Yang dikecualikan adalah jika bersentuhan kuku, bersentuhan rambut, bersentuhan gigi. Kata para ulama, gigi, rambut, kuku bukan kira kulit. Jadi kalau kuku ni panjang, terkena rambut perempuan, batal wuduk tak? Tak batal. Kalau rambut terkena rambut, tak batal. Okey. Kuku terkena gigi, tak batal. Okey, tak batal. Tapi kalau kulit dengan kulit, tangan kena tangan, tangan kena peha, tangan kena perut, tangan kena kaki, tangan kena pipi, tangan kena dahi, batal wuduk. So itu al-lams. Lamsu dhakarin untha. Sentuhan lelaki terhadap perempuan ataupun perempuan terhadap lelaki. Dan disyaratkan sentuhan yang membatalkan di antara jantina ini, kedua-duanya ajnabi, iaitu yang boleh dikahwini, bukan wanita yang mahram, bukan muhrim, mahram. Yang kedua, kedua-dua wanita dan lelaki ini telah sampai had besar. Had al-kabir. Telah sampai umur yang besar. Maksudnya kalau bersentuhan budak lelaki muda, bukan muda lah, kecil, 5 tahun dengan perempuan 5 tahun, tak batal wuduk. Kalau mereka ambil wuduk lah. Kata kalau mereka ambil wuduk kan, walaupun wuduk
tak wajib wuduk untuk budak kecil, tapi katakanlah mereka ambil wuduk, bersentuhan tak batal wuduk. Ataupun orang umur 20 tahun, dia sentuh budak umur 5 tahun. Seorang lelaki berumur 20 tahun ada wuduk, dia sentuh budak perempuan umur 5 tahun. Tak batal wuduk. Tak batal. Walaupun perempuan dan walaupun ajnabi. Sebab perempuan itu tak sampai haddul kabir lagi. Haddul al-kabirah lagi. Tak sampai umur yang mana, umur ataupun tahap yang mana dia tu dianggap dewasa atau besar. Besar. Okay. Bila dianggap lelaki dan perempuan itu besar dalam kes ni, jadi dalam kes bersentuhan untuk membatalkan wuduk ini, di antara lelaki dan perempuan, disyaratkan dua. Kedua mereka ajnabi dan kedua mereka telah sampai umur yang besar. Telah sampai had besar lah. Apa dia had besar dalam kes ni? Had besar dalam kes ni kata para ulama, apabila seorang lelaki itu dia telah ada syahwat. Dia telah ada syahwat. Dan apabila seorang wanita tu dah ada syahwat. Ataupun apabila seorang wanita itu telah disyahwati oleh lelaki yang fitrahnya sejahtera. Fitrahnya sejahtera. Dia bukan fitrah masalah ke, yang suka pedofil ke, tak. Pedofilia atau pedofil, fitrah dia tak sejahtera lah. Dia orang yang ada masalah lah. Kita cakap bila perempuan tu telah disyahwati oleh lelaki yang fitrahnya sejahtera, perempuan tu dianggap besar. Besar dalam hukum ni, dalam kes ni. Tuan-tuan dan puan kena faham. Besar ataupun kita cakap dewasa dalam kes ni. Dalam kes sentuhan di antara lelaki dengan perempuan ni. So bagi lelaki, apabila dia dah boleh bersyahwat, dan bagi wanita, ada ulama yang kata apabila dia dah bersyahwat, ataupun ada ulama juga yang kata apabila dia telah boleh disyahwati oleh lelaki. Okay, had kabirain. Lamsu zakarin untha ajnabiyyaini kabiraini bibasharatihima. Okay. Tak kisahlah sentuhan itu sengaja ke, tak sengaja ke, lupa ke, tak lupa ke, kan? Tahu ke, tak tahu ke, dia membatalkan wuduk. Dia batalkan wuduk. Kan? Sama ada bersyahwat ke, atau tak bersyahwat ke, secara mutlak ni dalam mazhab Syafi'i, dia membatalkan wuduk. Dan dalam permasalahan ini, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklumlah, ada mazhab-mazhab lain yang mensyaratkan sentuhan yang membatalkan ini jika ada syahwat. Seperti mazhab Maliki. Okay? Ataupun talazzuz. Ada mazhab yang tak syaratkan langsung syahwat ataupun talazzuz seperti mazhab Hanafi. Bagi dia sentuhan tak batalkan wuduk terus. Kan? Jadi perkara yang maklum lah, tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum. Walam sumar'atin rajul. La mahramin wa ha'ilun linnaqdi kaf wa massu farji basharin bi batni kaf. Yang tidak mahram, okey, disambungan kepada rangkap sebelumnya, disambungan kepada rangkap yang sebelumnya, iaitu dan juga bersentuhan antara wanita dan laki-laki yang tidak mahram. Maksudnya kalau sentuhan itu di antara mahram, maka tak batalkan wuduk. Mahram ini orang yang dilarang untuk kita kahwini. Ada 18 kesemuanya. 7 mahram kerana nasab, 7 mahram kerana susuan dan 4 mahram kerana perkahwinan. Okey. Jadi 7 yang mahram kerana nasab kita, contohnya ibu, anak perempuan kita, contohnya kakak atau adik perempuan kita, makcik belah ayah kita, makcik belah mak kita, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kita,
Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki perempuan kita. Kan? Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan kita. 7. So kalau yang ni sentuh tak batal wuduk. Kan? Tak batal wuduk. Kemudian wahailun li naqdi kaf. Ada ataupun ada pembatas. Ada hail. Hail ni kita kata pembatas lah ataupun contohnya kain. Jadi kalau sentuhan itu di antara dua ajnabi, dua-duanya dewasa tetapi salah seorang pakai glove. Salah seorang pakai glove ataupun pakai jaket tertentu, sentuh tak kena sebab pakai jaket. Pakai glove ke, sentuhan tu kena tudung ke, sentuhan tu kena jubah ke, kena kopiah ke. Bila ada hail, pembatas, maka sentuhan itu juga tak batalkan wuduk. Okey, sentuhan itu juga tidak batalkan wuduk. Kan. So mahram tadi saya lupa nak bagi tahu ada 18, 7 kerana nasab, 7 kerana susuan itu pun sama. Ibu susuan, anak wanita, anak perempuan susuan kan. Sama, anak perempuan susuan, adik-beradik perempuan susuan, makcik belah ayah susuan, makcik belah mak susuan, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kita susuan, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan susuan kita. Okay, sama. Yang lagi 4 itu kita masuk dalam bab nikah. 4 yang mahram kerana perkahwinan. Kan? Mak mertua, apa nama dia, Rabibah, isteri kepada anak lelaki kita dan seterusnya. Okey. Wa massu farji basharin bi batni kaf. Itu perkara yang ketiga membatalkan wuduk. Perkara yang keempat membatalkan wuduk dan juga termasuk yang membatalkan wuduk adalah menyentuh kemaluan dengan perut telapak tangan. Okey. Yang keempat ini adalah menyentuh kemaluan. Okey, menyentuh kemaluan. Itu massu farji adamiyyin bi batni kaffin qubulan kan au dubura. Okey. Memegang atau silap menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Batni kaf. Batni kaf ni telapak tangan. Sama ada sentuh kubul atau dubur. Ini membatalkan wuduk juga. Menyentuh kemaluan. Okey. Dan juga termasuk yang membatalkan wuduk adalah menyentuh kemaluan dengan perut telapak tangan. Yang mana yang membatalkan wuduk kalau dia sentuh macam ni. Bahagian yang bertemu ni, kan, macam ni. Okay. Bahagian yang bertemu di antara dua tangan ni, kalau bersentuh dengan kemaluan dia, batal wuduk. Maksudnya bila kita cakap macam ni, dan macam ni, okay, mana bahagian yang kalau sentuh kemaluan tak batal? Bahagian atas ni, dipanggil ru'usul asabi', ni tak batal. Di antara ni, sela-sela jari ni, ini pun kalau sentuh kemaluan tak batal. Ni. Kalau belakang tangan, tak batal. Dan bahagian badan yang lain lah, tak batal. Okay. Yang membatalkan adalah jika dia sentuh kemaluan dengan yang ni. Telapak tangan yang anda cakap macam ni. Boleh bertemu ni. Macam ni dan macam ni. Macam ni dengan macam ni. So itu yang membatalkan wuduk. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut man massa zakarahu biyaminihi falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya, maka hendaklah dia berabi wuduk, mengambil wuduk. Biyadihi falyatawadda. Kan? Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut idza afdha ahadukum ila zakarihi falyatawadda. Idza afdha ahadukum yadahu ila zakarihi falyatawadda. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Idza afdha ahadukum yadahu idza afdha ahadukum yadahu ila zakarihi falyatawadda. Kan. Jadi dalam hadis itu sebut perkataan afdha atau yufdi ifdha. Yang mana kata al-Imam Asy-Syafi'i
Orang Arab menggunakan perkataan afdha yufdi untuk tangan. Kan man idza afdha ahadukum yadahu, okey, fi zakarihi ataupun ila zakarihi falyatawadda. Afdha situ bermaksud dia lalukan tangan dengan tapak ni. Lalukan telapak tangan. Dengan tapak tangan lah senang cerita. Dengan tapak tangan. Okey, dengan tapak tangan. So perkataan afdha yufdi ifdha, Imam Syafi'i kata afdha yufdi ifdaan, Imam Syafi'i kata merujuk kepada tapak tangan. Okey, merujuk kepada tapak tangan. So riwayat lafaz hadisnya idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih falyatawadda. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahih Ibnu Hibban. Okey. Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi falyatawadda. Kata Nabi SAW. Kalau disentuh kemaluan dia sendiri batal. Kalau dia sentuh kemaluan orang lain, lebihlah aula untuk terbatal. Ulama kata afhash. Lebih buruk untuk berlaku perkara tu dan lagi batal lah. Dikatakan macam tu. Batal. Dan disebut sini wa massu farji basharin bi batni kaf. Maksudnya basharin ni maksudnya adami, manusia, kemaluan manusia. Jadi kalau disentuh kemaluan binatang tak batal wuduk. Okay, kalau dia sentuh kemaluan binatang tak batal wuduk. Kan mungkin dia kerja veterina, dia kerja vet, veterina, doktor haiwan, dia perlu kepada memegang kemaluan binatang contohnya, tu tak batalkan wuduk contoh. Kalau dia terlupa pakai glove lah contohnya. Okey. Seterusnya kita habiskan dekat angka ke 119 ni. Wakhtira min aklin li lahmil juzri wa ma'yaqini hadathin aw tuhri. Dan dipilih. Okay, sebenarnya apa? Pilih. Sebenarnya yang membatalkan wuduk 4 tadi. Ikut mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i 4 tadi. Yang kelima ini ditambah. Tapi sebenarnya dia pandangan terpilih ataupun pandangan pilihan Imam An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf. Okay, An-Nawawi. Imam besar dalam mazhab kita, wafat 676 Hijrah. Beliau ada pandangan yang beliau sendiri pilih, yang mana beliau menyebutkan pandangan ini menurut beliau tak boleh dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i lah. Okay, pandangan ini dipanggil ikhtiar, pandangan pilihan. Pandangan pilihan atau pandangan terpilih Imam Nawawi. Kenapa kita panggil di ikhtiar, pandangan pilihan ataupun pandangan terpilih Imam Nawawi? Kerana kita tak boleh nisbahkan pandangan ini kepada mazhab. Hatta Imam Nawawi sendiri kata pandangan ini syadza mazhaban. Dari sudut mazhab ianya pandangan yang syadz, yang tak kuatlah, tak tepat. Okey, tapi Imam Nawawi kata pandangan ini wa in syadza mazhaban fa huwa qawiyyun dalilan. Pandangan ini dari sudut mazhab adalah syadz. Tak boleh nak nisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Okey, dia syadz. Tapi fahuwa qawiyyun dalilan, tapi dari sudut dalil pandangan ini kuat. So Imam Syafi'i, Imam Nawawi pilih pandangan ini. So dari sini kita boleh belajar banyak perkara tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya akan huraikan hukum, kemudian saya akan cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan apa faedah yang kita boleh dapat daripada nukilan ni. Jadi pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi ini, perkara kelima yang membatalkan wuduk adalah kalau dia makan daging unta. Kalau ada orang makan daging unta, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Kerana memakan daging unta itu membatalkan wuduk. Ini pandangan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Kalau dia makan daging unta, kalau dia minum susu unta tak batal wuduk. Kita bincang kalau dia makan daging. Kalau dia minum susu unta tak batal wuduk. Kalau dia makan daging unta, ikut pilihan Imam Nawawi ni, dia batal wuduk. Kenapa? Kerana ada hadis yang mana ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, hadis yang sahih, atawadda ataupun ana tawadda min luhumil ghanam, adakah kami kena ambil wuduk jika kami makan kambing, daging kambing? Nabi SAW kata tak payah.
Kemudian ana tawaddau min luhumil ibil, adakah kami kena ambil wuduk kalau makan daging unta? Nabi SAW kata na'am. Tawaddau. Ambillah wuduk. Okey. So dalam hadis tu sebut Nabi SAW jelas sebut ya kena ambil wuduk daripada makan daging unta. Dan hadis tu sahih. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i sendiri, makan daging unta ni tak batalkan wuduk. Yang kata makan daging unta ni membatalkan wuduk adalah pandangan terpilih Imam An-Nawawi dan juga mazhab Hanbali. Tapi ikut mazhab Syafi'i, makan daging unta tak membatalkan wuduk kerana mazhab Syafi'i berpegang kepada hadis Jabir. Kana akhirul amrain tarkal wuduk mimma massati an-nar. Kana akhirul amrain tarkal wuduk mimma massati an-nar. Perkara terakhir dalam urusan Nabi SAW adalah tarkal wuduk. Tinggalkan wuduk ataupun tak perlu ambil wuduk jika kita memakan sesuatu yang dibakar dengan api. Maksudnya daging lah. Daging dibakar dengan api. Mimma massatin nar, apa yang disentuh api maksudnya dibakar dengan api. Tarkal wuduk maksudnya tinggalkan wuduk, tidak perlu berwuduk jika kita makan makanan yang dibakar dengan api. Maksudnya daging. So hadis ni umum, maksudnya termasuklah daging unta. Dan Jabir menyebutkan radhiyallahu anhu, ini merupakan urusan yang terakhir yang muktamad daripada urusan Nabi SAW. Maka mazhab Syafi'i melihat bahawa hadis ni menasahkan hadis yang kata kena ambil wuduk kalau makan daging unta. Okey, hadis ni menasahkan. Manakala mazhab Hanbali dan Imam Nawawi mereka melihat hadis Jabir tadi yang kata meninggalkan wuduk atau tak perlu ambil wuduk jika kita memakan makanan yang disentuh dengan api, maksudnya daging. Melihat hadis itu umum dan dikhususkan dengan hadis yang awal tadi, ana tawaddau min luhumil ghanam, la, ana tawaddau min luhumil ibil, na'am tawaddau. Adakah kami perlu berwuduk jika makan daging unta? Nabi SAW kata ya, berwuduklah. Jadi mereka melihat hadis tawaddau kan, bila Nabi SAW suruh untuk mengambil wuduk bila makan daging unta itu sebagai hadis yang khusus. Manakala hadis Jabir tadi umum. Dan apabila berlaku pertembungan di antara umum dan khusus, khusus menang. Maka sebab itu mazhab Hanbali dan Imam Nawawi mendahulukan hadis yang kata kena ambil wuduk daripada makan daging unta. Manakala mazhab Syafi'i melihat berlaku nasakh. Bila berlaku nasakh, telah hadis yang kata kena ambil wuduk untuk makan daging unta itu tidak diambil iktibar. Pandangan mana yang lagi kuat? Itu terserah kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Setelah tuan-tuan dan perempuan belajar subjek usul fiqh contohnya. So kita fokus dekat sini daging unta, bukan susu unta. Okay? Dan ini pandangan pilihan Imam Nawawi. Bukan pandangan Imam Ibn Raslan hatta. Sebab Imam Ibn Raslan pun guna sirah mabni lil majhul wa ikhtira. Asalnya ikhtara, dia punya mabni lil majhul dia ikhtira kan, wa ikhtira min aklin lil lahmil juzri. Okay? Dan saya berhenti dekat sini untuk saya sebutkan beberapa maklumat yang penting. Kalau kita lihat Imam Ibn Raslan menggunakan perkataan ikhtira, maksudnya ikhtiar, menunjuk kepada pandangan ini adalah pandangan peribadi Imam Nawawi. Walaupun Imam Nawawi imam besar dalam mazhab dan Imam Ibn Raslan tidak menisbahkan pandangan ini sebagai mazhab. Hatta Imam Nawawi sendiri tidak mengatakan inilah pandangan dalam mazhab. Tak. Imam Nawawi mengatakan pandangan ini in syadza mazhaban fahuwa qawiyyun dalila. Pandangan ini walaupun lemah dari sudut mazhab, syadz dari sudut mazhab, tapi dari sudut dalilnya kuat. Maksudnya Imam Nawawi sendiri menafikan penisbahan pandangan ini kepada mazhab. Ini kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana bila kita berbicara tentang mazhab, seperti mana kata Syekh Muhammad bin Salim Buhairi, pakar fiqh Syafi'i daripada Mesir, bila kita berbicara tentang mazhab, maka bicara tentang mazhab ni adalah riwayah, seolah satu periwayatan. Maka bila kita kata satu periwayatan, kita kena kaji periwayatan tu sahih dan dhaif. Boleh tak kita nak nisbahkan periwayatan tersebut? Dan Imam Nawawi dengan kebijaksanaannya tidak menisbahkanlah pandangan itu kepada mazhab, bahkan dia menisbahkan kepada pandangan peribadinya sendiri. Dipanggil ikhtiar kan. Kerana berbicara tentang mazhab itu riwayah.
Al-kalamu 'anil madhhab riwayah. Okey. Maka tak boleh melainkan orang tu dah tahu riwayah lah dalam mazhab kan. Itu masalah pertama yang kita nak bicara. Masalah yang kedua adalah Imam Nawawi berhak buat demikian untuk memilih dalil yang lebih sahih, meninggalkan pandangan mazhab, bahkan untuk mentarjih. Bukan sahaja untuk memilih untuk amalan peribadi sendiri, bahkan untuk dia menyatakan bahawa dia telah mentarjihkan pandangan yang ni lebih kuat daripada pandangan mazhab. Boleh tak Imam Nawawi buat macam tu? Boleh. Boleh. Pertama, ini menunjukkan Imam Nawawi tidak taksub kepada mazhab Asy-Syafi'i. Okay. Kedua, menunjukkan bahawa ulama kita pun bukan taklid Imam Syafi'i itu taklid buta. Kerana apabila mereka mencapai darjah ijtihad, mereka boleh tak taklid Imam Syafi'i. Seperti mana Imam Nawawi buat. Okay. Maka tak timbul isu taksub mazhab. Okay. Di sisi imam-imam kita lah. So Imam Nawawi tak taksub mazhab. Sebab tu beliau tak ikut pandangan Imam Syafi'i dalam kes ni. Dan beliau berhak untuk lakukan sedemikian. Kerana Imam Nawawi mujtahid dalam mazhab kita. Sekurang-kurangnya beliau mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih. Kan? Sekurang-kurangnya beliau mujtahid lah dalam kategori, kalau kita nak kata paling rendah pun, sekurang-kurangnya beliau mujtahid. Kategori untuk nak sampai kategori yang paling rendah ini sendiri sangat susah. Beliau berhak untuk lakukan tarjih kerana beliau mujtahid, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah sekalian. Jika orang lain, dia nak mengaku dia boleh tarjih di antara mazhab kita, ataupun di antara pandangan mazhab, dia kena menjadi mujtahid. Kalau tidak, dia taklid. Sama ada dia taklid ulama lain yang tarjih, okay, ataupun dia mengaku dia mujtahid, dia tak taklid orang lain. Dia tak boleh kata saya tak mujtahid tapi saya tarjih di antara mazhab, saya tarjih pandangan di antara mazhab, saya tarjih riwayah ataupun aqwal dalam mazhab. Tidak dalam mazhab Syafi'i, tidak dalam mazhab Hanbali, tidak dalam Maliki, tidak dalam Hanafi. Tak boleh. Tak berlaku pun tuan-tuan dan puan-puan. Sebab setiap mazhab dia ada riwayah dan aqwal dia. Mazhab Hanbali dia ada riwayah dan aqwal. Ditarjih oleh ulama Hanabilah dia. Yang mutaakhirin macam Al-Mardawi, An-Najjar, Al-Buhuti, Al-Khalwati. Dalam mazhab Maliki pun ada riwayah daripada Imam Malik, ada aqwal daripada Imam Malik. Ditarjih oleh ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Dan kitab-kitab mana yang dijadi muktamad dalam mazhab Maliki? Al-Mudawwanah dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i pun sama. Kita ada riwayah dan aqwal dan ulama kita akan tarjih. Jadi perbuatan tarjih di antara riwayat dan aqwal sendiri dalam mazhab, orang tu kena mujtahid. Itu dalam mazhab. Dalam mazhab. Kan? Intra mazhab. Kalau inter mazhab, di antara mazhab, lagilah kena mujtahid yang lagi tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Bukan kerja main-main. Okay? Dan zaman sekarang tak ada orang boleh buat secara pasti perkara tu. Dekat sini saya bawakan satu nukilan penting untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil iktibar dan untuk saya berkongsi. Kisah tentang Al-Imam As-Suyuti, yang mana Imam Suyuti ini seorang ulama yang sangat alim, mencapai kemuncak dalam pelbagai cabang ilmu. Dalam ilmu usulul fiqh beliau sangat alim. Beliau ada kitab Syarah Al-Kawkabus Sati', kitab utama penting dalam usul fiqh. Dalam ulumul Quran beliau ada kitab Al-Itqan, rujukan utama dalam ulumul Quran. Dalam ilmu bahasa Arab beliau ada kitab Al-Muzhir fi Ulumil Lughah. Dalam ilmu nahwu beliau ada kitab Hamul Hawami'. Dalam ilmu nahwu juga beliau ada kitab Syarah Alfiyah beliau sendiri. Bahkan beliau ada Alfiyah beliau sendiri dalam ilmu nahwu. Beliau juga ada Alfiyah dalam ilmu balaghah, Uqudul Juman. Beliau ada kitab tafsir yang masyhur, sebahagian daripada tafsir Jalalain, dan juga tafsir-tafsir yang panjang macam Durul Mansur dan Tahbir, pakar dalam bidang tafsir. Beliau telah menghuraikan semua kutub sittah, syarah atau hasyiah bagi setiap kutub sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Suyuti ada syarah. Beliau ada kitab utama sebagai rujukan utama dalam kaedah fiqh, Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau ada fatwa beliau sendiri dalam fiqh. Okay. Beliau ada kitab rujukan utama dalam ulumul hadis, Tadribur Rawi. Karena kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar, apa yang Imam Suyuti tak tahu? Imam Suyuti tahu hampir semua. Imam Suyuti ni sangat-sangat alim. Dan Imam Suyuti mendakwa beliau mencapai darjat mujtahid. Dalam keadaan Imam Suyuti sangat alim, punyai 300 guru. Beliau talaki kitab yang orang zaman sekarang tak pernah dengar pun. Okay. Hatta kebanyakan orang zaman sekarang pun mungkin talaki 1/3, 1/4 daripada kitab Imam Suyuti talaki. Itu pun ulama zaman beliau tak setuju untuk kata Imam Suyuti itu mujtahid. Mereka menentang dan mengkritik dakwaan Imam Suyuti bahawa dia itu sendiri dah capai darjah ijtihad. Walaupun Imam Suyuti kata dia dah capai darjah ijtihad. Ya. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami,
berkaitan dengan Imam Suyuti ni, lamad da'a al-jalalu dhalika qama alaihi mu'asiruh. Apabila Imam Suyuti, al-Jalal ni Jalal Suyuti, Jalaluddin Suyuti, mendakwa beliau mencapai darjat mujtahid, ulama-ulama sezamannya mula mengkritiknya dan menunjukkan kepadanya permasalahan-permasalahan lah, kan. Wa katabu lahu su'alan fihi masail atlaqa al-ashabu fiha wajhain. Mereka menulis dan menunjukkan kepadanya persoalan berkaitan masalah-masalah dalam mazhab Syafi'i yang ulama itlakkan khilafnya. Maksudnya tidak ditarjih oleh siapa-siapa. An-Nawawi tak tarjih, Rafi'i tak tarjih, tak ada siapa tarjih. Kemudian mereka mensuruh Imam Suyuti untuk tarjih. Okey. أطلق الأصحاب فيها وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح. Dan mereka meminta Imam Suyuti, jika benar Imam Suyuti itu ada kemampuan paling rendah, level mujtahid yang paling rendah, iaitu mujtahid fatwa, maka tarjihkanlah pandangan-pandangan dalam mazhab kita sendiri ni. Dua wajah dalam mazhab kita sendiri. Kan? Tapi Imam Suyuti tak mampu. Imam Suyuti tak mampu buat. Imam Suyuti tak nak jawab persoalan tersebut, dan Imam Suyuti kata beliau sibuk. Famtana'a an dhalika wa qala innahu mashghul. Kan, dia kata dia sibuk. Maka kata Asy-Syihab Ar-Ramli, al-Imam al-Allamah dalam mazhab kita, Asy-Syihab Ar-Ramli kata, komentar kepada apa yang Imam Ibn Hajar kata tadi, fata'ammal su'ubata hadhihi al-martabah a'ni ijtihad al-fatwa alladhi huwa adna maratib al-ijtihad. Maka perhatikanlah betapa sukarnya orang untuk mencapai darjat ini, walaupun darjat ini iaitu ijtihad fatwa ni, mujtahid fatwa ini adalah darjat mujtahid yang paling rendah. Ya, Syekh Ramli kata sangat susah. Kan. Bahkan dalam tempat lain Syekh Ar-Ramli sendiri kata, seperti mana pengarang kitab ni nukil, Syekh Ar-Ramli sendiri kata beliau jumpa ada 18 permasalahan yang ditanya kepada Imam Suyuti. Soalan permasalahan tadi yang Imam Ibn Hajar sebutkan itu, Imam Suyuti hanya mampu jawab separuh, kurang daripada separuh. Yang lebaki ni Imam Suyuti kata beliau tak mampu, dan siapa yang cuba jawab juga orang gila. Tetapi Imam Syihab Ramli kata beliau mampu untuk jawab. Bahkan dalam satu majlis sahaja beliau dapat jawab 13 daripada 18 persoalan itu. Ada Syihab Ramli sebut. Kesemua ini dinukilkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Mutafannin Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab beliau Faydul Qadir. Okey, Syarah Al-Jami' As-Saghir. So pentinglah tuan-tuan dan puan-puan untuk faham maklumat yang saya bagi ni, dan untuk kita ambil iktibar, dan untuk kita menghormati ulama kita, dan paling penting untuk kita kenal dan tahu kadar diri kita sendiri. So sampai sini sahaja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, Ana cuba jawab setakat yang mampu dalam masa yang ada ni. Kalau ada soalan. Pak Ustaz, Imam Asy-Syafi'i kata sentuh perempuan batal wuduk. Sunnah bilang tak batal, mana pakai? Imam Syafi'i kata sentuh perempuan batal wuduk, sunnah kata tak bilang, mana nak pakai? Apa yang tuan sebut ni sangat bermasalah lah. Imam Syafi'i bila kata sentuh perempuan batal wuduk, itu menurut Imam Syafi'i itulah sunnah. Kan? Menurut Imam Syafi'i itulah sunnah. Adakah menurut Imam Syafi'i itu betul? Adakah ijtihad Imam Syafi'i itu betul atau tidak? Boleh jadi tak betul. Tapi menurut Imam Syafi'i, apa yang beliau ikut itulah sunnah. Kan? Imam Syafi'i bukan sengaja nak melawan sunnah. Adapun kita, apa yang perlu kita buat? Kalau tuan tanya saya akan jawab dengan memberikan jawapan yang disebut oleh Al-Imam Kamaluddin Ibn Az-Zamalkani, sahabat kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga apa yang dijawab oleh Waliullah Dehlawi, ulama besar di India, bahawa orang awam yang sangat awam, yang bahasa Arab pun tak erti, hafal Quran pun tidak, hadis hukum pun tak tahu, usul fiqh pun jahil, maka bila bertembung hadis dengan mazhab dia, dia ikut saja mazhab. Walaupun hadis sahih. Kalau dia orang awam, kalau dia ada ilmu pun, dia ikut mazhab dia. Kalau dia dah alim dan dia capai darjat tertentu dalam ilmu untuk dia mengetahui ilmu alat dan sebagainya, itu Imam Kamaluddin Az-Zamalkani ada perincikan. Ada keadaan yang dia boleh keluar mazhab dia. Kalau dia lagi alim daripada tu, dia sampai tahap mujtahid, lainlah. Dia tak payah taklid mazhab lah. Dia tak payah taklid siapa-siapa lah. Dia tengok dalil sendiri terus. Tak payah ikut Imam Syafi'i hatta. Kalau dia mujtahid. Okay, itu jawapan secara ringkas. Wallahualam. Ada soalan lain?
Kalau dia dah duduk, dia yakin dia duduk dalam keadaan papan punggung dia tetap, kemudian dia tersengguk-sengguk ngantuk, dia syak adakah papan punggung dia tu berubah ke tidak waktu dia tengah dengar khutbah Jumaat tu, hukum asalnya tak berubah. Hukum asalnya tak berubah dan tak batal wuduk dia. Cuma tak baguslah kalau dia tertidur ketika waktu Jumaat kan. Rugilah sikit. Okay? Tapi hukum asalnya tak. Kalau dia syak tak batal. Sebab dia yakin bila dia tidur dalam keadaan papan punggung dia tetap, dia syak adakah papan punggung dia bergerak setelah itu. Setelah dia yakin tu. Maka yakin dia tadi tak dikalahkan dengan syak tersebut. Ada soalan lain? Tak ada soalan Okay. So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap daripada diri sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.